Itu servis-servis yang saya boleh buat. Okay, and then yang nombor 4 adalah kita closing. So closing ni adalah kita closing, kita tulis ayat dengan ada call to action punya ayat. So call to action punya ayat ni adalah kita nak suruh klien tu untuk buat tindakan apa seterusnya. Kita suruh dia. Nanti kita tunjuk contoh. Okay, so ini adalah contoh macam mana kita buat kita punya profile summary. So contoh macam mana kita buat kita punya profile summary. Okay, yang pertama yang tadi kita statekan kita punya experience. Contoh macam kat sini ayat dia. Okay, kita mungkin boleh juga guna ayat ni ataupun kita buat ayat yang lebih advance. Contoh macam kat sini ayat dia adalah reliable and on time. These are the words my client used to describe me. Okay, so ayat pemanis lah kan. So tuan-tuan boleh reka ayat sendiri yang mungkin lebih menarik. Okay, and then with 2 years of experience, kita state kita punya experience. Okay, with 2 years of experience, my work consists of translating document from English and Malay by besar. Okay, and then tuliskan dia punya apa yang dia buat. Okay, so experience kat sini adalah sama juga, kita jangan salah faham. Ini bukannya experience kerja. Ini adalah experience kita terhadap kita punya skill. Okay, saya bagi contoh Okay, kalau saya ni adalah seorang graphic designer, saya belajar graphic design contohnya. Saya belajar graphic design, contoh daripada diploma sampailah degree. Contohnya diploma saya belajar 3 tahun, degree saya belajar 3 tahun lagi contohnya. So saya dah familiar dengan design ni, saya dah familiar guna Photoshop, guna Illustrator dan sebagainya, dah 6 tahun. Saya dah biasa guna benda-benda semua dah 6 tahun. Daripada saya diploma sampailah saya degree. Tapi saya tak ada experience kerja sebab saya tak pernah lagi bekerja, saya baru fresh grad, saya baru habis belajar. So berapa experience yang kita nak letak? Berapa tahun experience yang kita nak letak? So kita letaklah 6 tahun tersebut. Sebab memang kita dah bergelumang dengan graphic designer, dengan graphic design selama 6 tahun sebelum ni. Contohnya kalau kita dah bekerja juga, contoh kita dah bekerja dalam graphic design juga, so yang itu bonus. Contohnya macam kita dah 6 tahun belajar graphic design, lepas tu kita pun ada lagi pengalaman kerja sebagai designer selama 4 tahun. So kita tambahlah 6 tahun tadi, tambah 4 tahun akan jadi 10 tahun. So kita punya experience adalah 10 tahun dalam graphic design. Dia contoh ini adalah experience terhadap kita punya skill, bukannya experience kerja kita. Contoh macam kat sini, tadi ada juga yang masa sesi sedikit tadi ada yang beritahu baru lepas habis belajar dan sebagainya kan. So kalau skill yang tadi tu, yang masing-masing yang baru habis belajar semua tu, kalau skill yang masing-masing letak tu, yang you all letak tu, you dah pernah belajar sebelum ni, memang you dah pandai lah benda tu masa sama belajar lagi. So kira lah daripada tahun bila dah pandai buat tu daripada tahun bila. So kalau contoh setahun, 2 tahun, saya letaklah setahun, 2 tahun tersebut terhadap skill tu. Dia bukan experience kerja, faham So lepas kita dah state kita punya experience tu, barulah kita listkan lagi sedikit mengenai apa yang kita buat. Contoh macam kat sini, my work consists of translating document from English to Malay and vice versa. Translating document, business PowerPoint, presentation and recipe book. So kita macam elaborate sikit apa yang kita biasa buat. Okay, and then selepas perenggan pertama tu siap, simple je, kita tak perlu panjang-panjang lebar sangat, tak perlu, kita simple je, short, simple and padat Okay, and then selepas perenggan pertama siap, kita akan pergi kepada yang perenggan kedua, iaitu kita luluskan kita punya servis. Apa yang services yang kita buat, yang kita tawarkan kat klien. So kita listkan, buat dalam bentuk point, jangan buat dalam bentuk perenggan. Macam kat atas tu jangan, buat dalam bentuk point supaya klien tu boleh baca dan terus faham. Contoh macam kita listkan, contoh macam kat sini dia punya services adalah translating English Malay, Malay English. So dia boleh buat translating daripada English pergi ke Malay, Malay pergi ke English. Lepas tu apa lagi servis dia, yang lain adalah proofreading, lepas tu audio transcribing, lepas tu localization. So itu adalah servis-servis yang dibuat. Contoh kalau macam tuan-puan adalah graphic designer, so apa? Logo design ke, brochure design ke, user experience design ke dan sebagainya. So listkan benda tu semua. And then kalau contoh apa lagi, kalau tuan-puan adalah admin kan, administration dan sebagainya, so buat apa? Apa servis-servis yang ditawarkan yang tuan-puan boleh buat? Contoh macam data entry ke, data analysis ke, ni bla bla, listkan semua benda tu.
Kalau IT sama juga, apa buat programming ke apa semua tu, listkan benda tu. Apa yang tuan-puan boleh buat, apa yang tuan-puan tawarkan. So listkan dekat my service tu. Faham So selesai my services pun dah selesai, kita dah listkan. Okay. And then seterusnya adalah kita listkan kita punya tools ataupun kita punya software. Software apa yang kita pakai. Kita tengok software apa yang kita pakai untuk selesaikan kita punya servis-servis yang dekat atas tadi tu, yang kita dah listkan semua tu. So software apa yang kita pakai. Contohnya macam kat sini, dia pakai Trados, dia pakai Human Translation, English and Malay Updated Dictionaries. Itu adalah tools lah. So Trados ni adalah salah satu macam software yang digunakan, kebiasaannya digunakan oleh translator lah, supaya memudahkan kerja-kerja nak buat translation tu. Dan yang kedua dia letak kat situ Human Translation. Dengan macam kelakar kan, kenapa dia letak Human Translation? Human Translation tu software ke? Tak, Human Translation tu adalah diri kita sendiri. So bila kita letak Human Translation kat situ, klien akan lebih yakin. Sebabnya adalah dia tahu kita sendiri yang translate benda tu, bukannya guna software, bukannya guna Google Translate. Sebab apa? Bila kita pakai software ataupun kita guna Google Translate, kebiasaannya translation tu dia tak akan tepat. Dia akan direct translate. Saya bagi satu contoh ya. Okay, kalau contohnya ayat macam ni. Okay, how to operate a mouse contohnya. Okay, how to operate a mouse kan. So kalau dekat IT punya terms, so mungkin dia punya bahasa Melayu dia akan jadi macam mana kita nak gunakan tertikus. Kalau dia punya terms dia kepada IT. So dia punya translate bahasa Melayu dia adalah how to macam mana nak menggunakan tertikus. Tapi kalau kita direct translate, dia akan mungkin akan jadi lain. Dia akan jadi macam mana kita nak bedah tikus. Contohnya sebab itulah human translation tu penting, sebab kita boleh membeza-bezakan ikut terms tu. Sama ada dia, kalau terms IT dia macam mana nak menggunakan telefon, tapi kalau terms dalam perubatan, so macam mana nak bedah tikus. Tapi ayat asalnya adalah sama. Sebab itulah pentingnya human translation. So benda itu kita list. Okay, dan dia siap letak lagi English and Malay Updated Dictionaries. So dictionaries pun letak kamus kan. So kita list kan. Okay, contoh kalau macam tuan-puan buat data entry, so guna apa? Guna Microsoft Excel. So letakkan Microsoft Excel. Lagi guna apa lagi? So kita letakkan semua tu. Kalau IT apa semua, kalau graphic designer pun guna apa? So letakkan semua benda tu. So itu adalah software. Okay, and then selepas kita dah listkan semua benda tu, dah siap, kita akan closing. So closing ni ayat simple je, boleh tidur kat depan tu. Okay, boleh ulang balik je, ataupun kalau tuan-puan ada ayat sendiri yang lebih advance kan, so bolehlah gunakan ayat tersebut. Tapi make sure kena ada call to action. If you are interested with any of my services, please do not hesitate to interview me and discuss more on this project. So call to action adalah kita suruh klien tu untuk buat apa, untuk step seterusnya. Itu adalah call to action. Kita suruh kita punya klien ataupun kita suruh orang untuk buat apa seterusnya. Itu adalah call to action. Contoh macam kat sini, dia punya call to action adalah please do not hesitate to interview me and discuss more on the project. Sekiranya macam dia bagi tahu, jangan ragu-ragu untuk interview kita, and then kita discuss dengan lebih lanjut mengenai projek ni. Ataupun kita direct tu sebagai tahu, do interview me ataupun do contact me for further discussion about this project contohnya. Kita bagi tahu dia apa langkah seterusnya nak kena buat. Itu adalah call to action. Faham Kita jangan macam tak letak call to action ni, yang rugi. Sebab biasanya manusia ni dia ada subconscious mind tau. Dia ada macam apa? Minda separa sedar dia. Okay, iaitu minda separa sedar ni biasanya dia akan mengikut kalau orang suruh. Kalau orang tak suruh, dia akan buat relax je. Walaupun sebelum tu kita dah beritahu dah semua macam-macam kan. Okay, ni untuk tarik perhatian dan sebagainya kan. Tapi tak ada arahan. So bila tak ada arahan ni, dia pun akan relax. Tapi bila ada arahan tersebut adalah call to action tu, barulah dia akan ambil tindakan. Contoh macam kat sini, kita letak interview, so mungkin dia akan interview kita. Chance untuk dia interview kita tinggi. Call to action ni paling banyak digunakan oleh YouTuber. Kalau pasal kalau kita tengok apa-apa channel kan. Okay, lepas dah cerita ni, okay, tolong subscribe, tolong like, subscribe, comment, share, tekan loceng. Itu semua call to action lah tu. So dia suruh macam tu, barulah kita rasa nak like, nak tekan, nak komen, nak subscribe.
Tapi bila dia tak suruh, kita pun tengok dia bila sampai habis. Okay, bagus. Kita pun next, pergi video lain. So pentingnya call to action tu. So selepas kita dah siap kita punya closing, okay, so seterusnya adalah regards. Kita boleh tulis regards tu, and then kita letak balik nama kita. Kita macam kat sini adalah Daniel Haziq. So kita letaklah Daniel Haziq. Okay, so faham So itulah cara nak tulis profile summary. Yang ni mungkin tuan-tuan boleh screenshot lah. Kita punya screen ni kan, nak tengok balik, mungkin lepas nak tulis balik kan, nak buat ayat yang bombastic dan sebagainya. So bolehlah screenshot apa yang saya tunjukkan depan ni. Ada screenshot kalau Ajo suruh screenshot dia tukar kan. Okay. So screenshot dulu. Okay. And then selepas kita punya gambar dah siap, kita punya headline dah siap, profile summary dah siap. So yang seterusnya adalah kita punya profile details. Ini adalah bahagian bawah-bawah. Kalau siapa yang tengah buka sekarang bahagian profile, scroll bahagian bawah-bawah, dia akan jumpa library ni, iaitu working experience, education, qualification, publication, verification, certification. Okay, so untuk yang bahagian bawah-bawah ni, okay, saya tak wajibkan letak. Okay, sebab apa saya tak wajibkan letak? Sebab saya faham ada setengah tu daripada benda yang requirement tu kita tak ada. Contohnya mungkin working experience, mungkin ada yang ada. So bila ada yang ada tu boleh letak. Kalau siapa yang tak ada tu, macam mana nak letak, takkan nak create sendiri kan. So sebab tu saya kata dia tak wajib. Tapi kalau macam education, kalau working experience ada, letak. Kalau tak ada tak apa, education pun sama. Kalau ada letak, kalau tak ada pun tak apa. Sama lah juga qualification, publication, verification dan sebagainya tu. Kalau ada letak, kalau tak ada tak apa. Sebab apa saya kata tak apa? Sebab based on kita punya pengalaman sendiri, bahagian yang bawah ni, iaitu profile details ni, dia tak ada efek apa sangat pun. Dia tak ada efek apa sangat pun. Itu kalau macam kita letak pun, kita tak letak pun, dia macam tak ada apa-apa sangat pun, kelebihan dan kekurangan. Cuma bila kita letak tu, dia ada macam bonus sikit lah. Dia macam tu je. Dia tak ada efek banyak sangat pun. Sebab tu lah tak ada masalah pun kalau tak letak. Sebab kalau memang dah tak ada, takkan kita tak letak juga kan. So, faham So, selepas selesai bahagian profile details tu, okay, and then kita akan go through dekat bahagian verification. So, bahagian verification ni dia adalah dekat bahagian atas kanan dari dalam satu kotak. Kalau siapa tengah buka profile sekarang, dia akan nampak lah bahagian tersebut. So, bahagian verification atas kanan. So, bahagian verification ni, macam tadi, kita dah verify kita punya email kan. So, kita punya email tu akan jadi bertukar menjadi warna hijau. Ikon tu akan bertukar jadi warna hijau. Apa benda yang kita dah verify, dia akan bertukar menjadi warna hijau. Dan tulisan verify tu akan hilang, dia akan gantikan dengan tick. Dengan tanda right tu kan. So macam tu. Okay, so kita dah verify kita punya email. So email saja setakat ni yang dah verify. Okay, and then saya nak share lagi apa benda lain yang kita perlu verify. Okay, antaranya adalah kita punya phone dan juga identity. Tapi kita punya phone dan juga kita punya identity ni tak verify sekarang pun tak ada masalah. Sekarang kalau contoh macam kita nak verify nanti pun boleh, tak ada masalah. Dia bukannya wajib kena verify. Bukannya kena wajib verify sekarang ni, tak. Tapi nanti dia akan jadi pada sesuatu masa nanti dia akan menjadi wajib. Macam mana ni coach? Tadi kata sekarang ni tak wajib, tapi nanti jadi wajib pula. Macam mana ni wajib ke tak wajib ni kan? Pening kan? Okey, sekarang ni tak wajib pun, tapi satu masa nanti dia akan jadi wajib. Okey, so masa macam mana? Masa kalau kita ada masalah. Contohnya, kita dah mula buat kerja kan, kita mula buat kerja, sekali kita dapat klien yang tipu kita ke, kita kena scam ke, ataupun kita ada masalah ke dan sebagainya. So bila waktu macam tu lah, biasanya kita akan report dekat freelancer.com. Kan? So bila kita report dekat freelancer.com, freelancer.com akan suruh kita verify dulu kita punya phone dan juga kita punya identity. Kita akan suruh verify. So lepas kita verify, barulah dia akan layan kita punya report. Kalau kita tak verify, dia tak akan layan. Sebab apa dia kata, kenapa saya nak layan you? You pun tak betul kan? Kiranya you pun tak identity you pun macam was-was dan sebagainya. So dia tak akan layan. Sebab itulah waktu tu dia akan jadi wajib untuk verify. Sekarang ni tak wajib lagi. Tapi kalau sekarang ni tuan-puan nak verify, boleh lah. Cuma untuk yang identity verify tu dia akan leceh sikit. Dia panjang lah sikit dia punya proses dia. Kita kena upload kita punya gambar IC lah, kita punya alamat lah dan sebagainya, dia leceh sikit. So
Sekarang tak payah dulu verify kan. Nanti bahagian mentoring nanti, masa mentoring nanti selama 3 bulan nanti kan, yang tu nanti kita akan share macam mana nak verify semuanya. Boleh okay, so itu 3 tu lah, iaitu email, phone dan juga IDTP yang boleh dikatakan kita kena verify lah. Okay, selain daripada tu, contohnya macam payment. Okay, payment ni kita jangan verify. Jangan verify So macam mana tu? So payment ni bila kita verify bermaksud kita link dengan kita punya bank, ataupun kita link dengan kita punya PayPal. So bila kita link dengan kita punya PayPal ataupun link dengan kita punya bank, dia akan kalau ada apa-apa berlaku dekat akaun Freelancer.com kita, contoh kita tersubscribe membership ke, ataupun kita kena tolak duit dan sebagainya, so kalau kita punya bank tu dah di-link kan, so duit tersebut akan ditolak direct daripada kita punya bank. Itu yang kita tak nak. Sebab itulah kita tak verify kita punya payment, kita tak linkkan kita punya payment, kita tak linkkan kita punya bank dengan Freelancer.com. So apa-apa yang berlaku semuanya hanya di dalam Freelancer.com sahaja, tanpa melibatkan kita punya account bank. Sebab ingat objektif kita tadi kan, siapa ingat ni objektif masing-masing tadi kan, kita join ni adalah untuk cari duit, bukannya untuk keluar duit. Kebanyakan tadi boleh katakan 90% tadi kan, semua nak cari duit kan, inilah tu. Kita join objektif kita nak join benda nak cari duit, bukannya keluar duit. Sebab tu kita tak link kita punya payment. Tapi lagi, ada masa nanti kita kena linkkan juga. Macam mana Nego? Kejap link, kejap tak link. Yes, kita akan linkkan juga bila kita nak withdraw duit. Contohnya bila dah sampai satu masa nanti, kita dah dapat job, and then kita dah dapat payment, kita dah ada duit dalam Freelancer.com. And then masa kita nak withdraw tu lah, barulah kita linkkan kita punya account bank. Sebab kalau tak link, macam mana nak withdraw? So kita linkkan kita punya account bank, kita withdraw. So bila duit tu dah masuk dalam kita punya account bank, kita unlink balik. Kita unlink balik kita punya payment. So faham kita linkkan bila kita nak withdraw je. Lepas kita withdraw, kita unlinkkan balik. So itu adalah bahagian payment. So faham So selesai bahagian verification. Okay, so terusnya adalah bahagian certification. So certification ni dia adalah exam daripada Freelancer.com. So exam ni adalah contoh macam kita nak ambil English punya exam kan, English ada dia level-level je, level 1, level 2, level 3, ataupun kita nak ambil exam Photoshop ke, ataupun kita nak ambil exam Microsoft Excel ke dan sebagainya tu, benda tu semua ada. And then kalau kita lulus exam tersebut, yang best tu adalah dia akan keluar dekat kita punya profile. So bila employer tengok kita punya profile, so dia ni power lah, macam-macam exam dia buat, macam exam semua dia lulus. So dia akan tengok lah, sebab ini adalah exam yang dibuat dekat Freelancer.com. Kita tak boleh senang letak. So bermaksud kita dah lulus. So mungkin klien tu lebih confident dengan kita lah. Itu. Tapi kena ingat, segala jenis exam ni ataupun certification daripada Freelancer.com ni adalah berbayar. Dia berbayar, dia bukannya free. So nasihat kita adalah sama juga macam biasa tadi, kita balik kepada kita punya objektif. Kita nak cari duit, kita tak nak bayar duit, kita tak nak keluar duit kan. So apa-apa benda yang berbayar ni kita elakkan. Kita tak payah ambil certification ni. Kecuali nanti kalau betul-betul kita duit dah banyak dan sebagainya, tak tahu nak buat apa, masa tu nak ambil, boleh lah nak ambil. Tapi kalau tanya saya, based on saya punya experience, sama juga benda ni dia tak ada pun macam efek sangat pun dekat kita punya profile. Tak ada ni kalau kita ambil terus banyak job masuk, tak. Dia macam bonus je, bonus sikit je untuk meyakinkan klien kalau dia buka kita punya profile, itu je. Selain daripada tu dia tak ada efek sangat. So apa-apa yang menyebabkan duit kita kena bayar dulu. Nasihat saya buat masa sekarang ni kita elakkan dulu, jangan kita stay dengan kita punya objektif tu, nak cari duit kan, tak nak keluar duit. Faham Okay, then kita akan pergi Freelancer paid membership. Okay, yang ini kita akan skip dulu sebab tak ada pun sebenarnya, kosong. So Freelancer paid membership ni nanti tu, yang plus membership tadi ingat kan, yang banyak kali kita skip tu, so itu adalah membership dekat Freelancer.com. And then buat masa sekarang ni kita skip dahulu. Hari ketiga nanti kita akan bagi kupon supaya semua yang join kita punya program ni, iaitu tuan-puan semua, kita akan upgrade sama-sama akaun tuan-puan semua menjadi yang paid punya membership ni, yang plus membership yang tadi tu, secara percuma. So faham Sekarang ni kita pakai dulu yang free. So hari ketiga nanti baru kita upgrade. Faham
Okay, so tamatlah kita punya lesson 4. Kejap lagi kita akan rehat. And then kita akan sambung dengan lesson kita yang last, iaitu project searching dan juga screening untuk petang ni. So nanti lepas rehat nanti kita akan sambung dengan macam mana kita nak cari kerja. Kerja-kerja yang macam mana yang ada dekat freelancer.com ni. Macam mana jenis-jenis kerja yang ada tu. So nanti kita akan pergi lepas ni lah, lepas rehat nanti. So sebelum kita rehat ni, ada apa-apa soalan mungkin nak tanya? Macam biasa, ada apa-apa soalan nak tanya, boleh lontarkan di ruangan chat. Okay, so kalau tak ada, masing-masing tu maksudnya faham lah tu kan. So masing-masing saya cakap macam ni. Sekarang ni awal-awal ni senang je kan. Senang apa, nak ada soalan nak tanya pun semua senang je. So esok lah banyak soalan sebab esok dah cari kerja. Kan. So mungkin esok lah ke banyak soalan, insyaAllah lah kot. Hari ni mungkin sebab semua benda-benda senang kan. So tak ada soalan kot. Okay, ada notes ke untuk terang ni? Terang ni? Tweet Anjir ni terang ni? Okay, dia tak ada notes. Kalau boleh nanti, tapi kita ada video. Setiap lesson kita ni kita ada video. Nanti kalau untuk ulang kaji dan sebagainya, boleh tengok video tu balik. Nanti kita akan share macam mana nak tengok video tu semua hari last nanti. Kat mana nak cari-cari kan. Hari last lah kalau share awal-awal ni bahaya. Nanti kalau you all dah tengok apa semua kan, nanti saya nak cakap ni masing-masing tak nak dengar dah. Sebab semua dah tengok video. Apalah aku, saya dah tahu dah aku nak cakap apa kemudian. So tak nak macam tu. Tadi semua ada. Dia ada setiap lesson kita ni daripada 1 sampai 15. Dia ada dalam bentuk video. So boleh tengok balik lah. And then video tersebut adalah macam biasa, Encik Haziq tu yang terangkan. Encik Haziq yang tebal-tebal sikit kan. So dia yang akan terangkan setiap video tu, setiap lesson tu nanti. Okay. Ada soalan lain lagi ke? Okay, so rasanya dah tak ada. So kalau tak ada, kita akan rehat 30 minit and then kita akan sambung balik pada pukul 4 nanti, iaitu kita akan pergi kepada lesson 5, iaitu lesson kita yang terakhir untuk hari inilah. So lesson 5 ni adalah mengenai project searching and screening. So kita akan tunjukkan contoh-contoh kerja ataupun jenis-jenis kerja yang ada dalam freelancer.com. Bisa boleh So kita rehat, kita jumpa semula pada pukul 4.